forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni tentang isu kenapa isu tahanan di rumah ada dalam ucapan belanjawan persoal Hasan Karim. Saya baca sikit. Ahli Union PKR Hasan Karim menyuarakan rasa hairan apabila ucapan belanjawan 205 oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim turut menyentuh soal tahanan di rumah. Okey tuan, mari kita respon di table Iswadi Murni. Dia akhirnya top komen macam biasa. Hasan Karim mempersoalkan kenapa ada isu tahanan rumah belanjawan. Okay. Right. Ahli Parlimen Hasan Karim menyuarakan rasa hairan apabila ucapan belanjawan oleh Perdana Menteri turut menyentuh soal tahanan di rumah. Ahli Parlimen BKI itu bertanya, adakah ia persiapan awal untuk membina persetujuan awam membina undang-undang untuk meningkatkan kehukuman bagi golongan elit tertentu? Hanya satu perangan saja, tidak jelaskan kenapa tiba-tiba perlu sangat soal tahanan di rumah ini dimasukkan dalam ucapan belanjawan. Kelihatan janggal. Sepatutnya bincang bagaimana menambah hasil pendapatan negara dan juga kurangkan hutang kerajaan dan defisit fiskalnya. Ucapan belanjawan seharusnya menumpu soal ekonomi dan keuangan, bukan soal reformasi undang-undang atau urusan penjara. Sebaliknya, Saifuddin Nasution telah menyatakan RU baharu berkaitan hukuman penjara di rumah menyasarkan kira-kira 20,000 pesalah kategori tertentu dan layak dipertimbangkan setelah mereka menjalani proses tapisan. Beliau berkata undang-undang itu antara lain meliputi pesalah pertama yang tidak melakukan kesalahan berat, wanita mengandung, warga emas dan orang kurang upaya. Seperti saya katakan, angka yang layak ialah 20,000 orang yang merupakan first offender dipanggil. Yang juga disasarkan kepada pesalah melakukan kesalahan tidak serius, contohnya ibu tunggal dihimpit kemiskinan, yang mencuri susu kerana ingin memberi anaknya makan dan dijatuhi hukuman penjara, katanya. Now, soalan Hasan Karim tu valid. Kenapa tiba-tiba dalam bajet nak cerita pula tentang tahanan rumah? Apa kaitannya? Adakah nak membebaskan golongan elit, tuan-tuan? Cerita tentang tahanan rumah ni bukan hari ni baru bincang. Ni kadang-kadang saya pelik dengan YB Hasan Karim ni kan. Benda ni kita dah bincang sejak dulu lagi. Yang pertama, tuan-tuan, kita kena faham di dalam penjara kita sekarang ni kita menghadapi masalah kepadatan penduduk yang ramai di dalam penjara. It's too crowded di dalam penjara ni. Dan bukan negara kita saja, banyak negara demikian. Kerana kita tidak menjumpai satu solution tuntas kepada masalah. Contohnya dadah. Masalah dadah lah yang biasanya kebanyakannya masuk dadah, jenayah keganasan dan sewaktu dengannya kan, menyebabkan penjara kita ni semakin padat. RU Mufti Wilayah kan. Minta Wabi Fahmi support laptop power sebiji. Tak payahlah misi. Tak payah. Tak perlu. No need. Okay, balik pada cerita tadi. So video dalam wacana tersebut kita saya bawa panel seorang peguam kan? Saya bawa ustaz daripada aliran Syariah, saya bawa ustaz daripada aliran Salafi kan? Kita lihat dan kita kata bahawa RU tersebut tidak perlu kita mewartakan makna Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita dah ada makna tersebut lama dah. Dan kita dah ada makna tersebut lama dalam silibus orang kata sukatan sekolah kita dah ada dalam definisi KDN sendiri pun dia ada Ahli Sunnah wal Jamaah ada 5 kan. Salafi, Asy'ari, Maturidi, kemudian Ahli Hadis, sebenarnya satu lagi saya lupa, tapi ada 5. Dan stick pada yang tu cukup lah, dah lah. Yang lain-lain tu kita tak ada masalah dengan RU Mufti Wilayah tu. Bab tu yang kita ada masalah bila kamu menghadkan. Dan bila ada penghadan tersebut, bila kita hadkan, itu yang akan jadi masalah. Masalah inilah yang membawa kepada perpecahan umat Islam sebenarnya. Apabila kita memaksakan satu pandangan saja, sedangkan ada pelbagai pandangan di dalam perkara tersebut. Kan? Sama juga macam saya kata dalam live tersebut, saya juga ahli panel pun tak setuju. Katakanlah definisi Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Salafi saja, ataupun Ahli Hadis saja, ataupun Wahabi saja, pun kami tak setuju. Kita tak setuju sebab kita faham bahawa ada rencam, ada kepelbagaian, ada diversity di dalam manhaj memahami akidah. Itu adalah benda ikhtilaf yang akbar, benda perbezaan pendapat yang akbar, yang besar. Kan, so biarlah benda tu berlaku. Dan kalau kita baca sendiri tentang RU tersebut,
Saya Tun Abdul Hamid Om Muhammad dia tulis satu artikel tentang benda ni, polis negara. RU Mufti ulasan terhadap kitah Dui Lemah Mulai Perlis, Raja Perlis dan kritikan Mufti Perlis. Okay. Right. Okay, saya baca. Menteri Jabatan Perdana Menteri Muhammad Naim telah membentangkan RU Mufti Wilayah pada bacaan kali pertama di Dewan Rakyat. Ia akan dibentangkan bacaan kali kedua dan ketiga pada sidang Parlimen bermula 14 Oktober ini. Pada 10 Julai, Menteri Berita Harian menyiarkan Raja Perlis Tengku Sirajuddin, Putera Jamaluddin bertitah bahawa baginda tidak berkenan apabila nama Majlis Raja-Raja digunakan untuk menyokong RUU wilayah tersebut. Perkembangan itu dimaklumkan melalui Mufti Perlis Dr. Muhammad Asri. Pada 11 Julai, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perincian mengenai RUU itu akan dirujuk kepada Majlis Raja minggu hadapan. Perdana Menteri berkata ketika ini RUU berkenaan dalam proses perbincangan. RUU Mufti sedang dibincang dan mendengar pandangan. Bagaimanapun tidak ada pertikaian dalam soal Ahli Sunnah wal Jamaah dan merujuk Syafi'i, Maliki, Hanafi serta Hanbali, kata beliau. Namun pada 16 Oktober, Astar Awani melaporkan Mufti Perlis mengkritik keras Menteri Agama kerana mensyaratkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah sebagai identiti Ahli Sunnah wal Jamaah. Mufti berkata, kebanyakan besar umat Islam tidak memahami berkaitan ajaran Asy'ariyah Maturidiyah yang ingin dijadikan sebagai identiti Ahli Sunnah. Malah beliau mendakwa Muhammad Naim sendiri pun belum tentu faham berkaitan perkara berkenaan. Saya berani katakan insya-Allah Menteri Agama yang beria mensyaratkan akidah rakyat dengan syarat-syarat itu pun kurang faham. Saya boleh buktikan jika saya diberi ruang secara terbuka disaksikan rakyat untuk bersoal jawab dengan beliau. Dia okey, panjanglah tulisan ini cuma saya nak bawa RUU tersebut saya nak bawakan supaya kita boleh lihat sini. Saya dah pernah bawa sebelum ini. Okey, ini adalah rang Undang-Undang Mufti Wilayah 2004. Yang dipertikaikan ialah perkara ini. Okey, perkara ini kita lihat. Dia yang lain tu tak ada masalah sebenarnya. Okey. Bagi maksud section ini, section 4 Ahli Sunnah wal Jamaah artinya mana-mana orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Okey, itu tak ada isu. Tetapi berkenaan akidah, mereka mestilah aliran Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Tuan-tuan, Asy'ariyah dan Maturidiyah ini bukan satu aliran, dia dua aliran. Dua pemikiran yang sebenarnya berbeza juga di antara satu sama lain. Ada banyak pertembungan yang akbar, yang besar di dalam mereka. Kemudian dalam syariah mengikut Syafi'i. Yang ini pun pelik juga sebab mazhab Syafi'i tak pernah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Sebab Imam Syafi'i lahir lebih awal daripada Asy'ariyah, daripada Imam Asy'ari. Dan tasawuf pula dihadkan kepada hanya Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Ghazali. Benda ni tuan-tuan, Islam ni adalah ilmu yang sangat luas. Tetapi bila kita limitkan macam ni, kita seolah-olah telah menjumutkan pemikiran Islam itu sendiri oleh orang, minta maaf saya kata tuan YB Menteri yang tak faham pun apa yang dibuat. Saya boleh kata dia tak faham. Kalau dia faham, saya menjemput YB Menteri di dalam podcast saya untuk saya tanya. Dan kalau YB Menteri rasa saya tak layak bertanya, saya boleh bawa Mufti Perlis untuk di dalam podcast tersebut. Biar katalah mungkin RTM tak nak, mungkin mungkin RTM tak nak, mungkin media masa tak nak buat, mungkin tak ada platform. Saya boleh sediakan platform. Tak apa, tak payah bayar tuan-tuan. Saya buat percuma je. Yang panel-panel yang datang tu, mereka tak bayar saya pun tak bayar dia orang. Tak ada bayaran apa-apa. Bukan masalah konten. Saya punya channel adalah channel untuk memandaikan umat. Memandaikan umat. Kita nak umat kita ni pandai. Jangan jadi walaon yang taksub. Even jangan jadi orang yang taksub kepada Anwar Ibrahim pun. Kalau kita nak sokong Anwar Ibrahim kerana dia adalah seorang yang membawa kepada perkara yang baik, kita sokong. Even PAS bawa benda yang baik pun kita sokong. Kita sokong kebenaran. Bukan batang tubuh manusia itu sendiri. Kalau dia salah, kita tetap tegur. Ini tuan-tuan, kami buat panel. Kami panel. Semua di dalam panel yang saya punya live tu, saya sendiri, Ustaz Wanji, Faizal Rahman, Ustaz Abu Hafiz ni, kami semua adalah penyokong, malah ahli parti Pakatan Harapan dan juga Parti Keadilan, parti presiden kami. Tetapi dalam perkara yang kami tidak persetujui, kita boleh berbeza pendapat dan kita menyatakan pendapat kita. Itulah demokrasi sebenar. Kami tidak memaki hamun, kami tidak mencaci cerca YB Menteri dan sebagainya, ataupun Sultan ataupun Di Pertuan Agong.
tidak mengatakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kami guna bahasa yang baik, kami guna tata cara dan juga perubatan yang baik. Itu kaedah sebenarnya. Namun bila ditutup pintu perbincangan, menteri wilayah tidak mahu berjumpa dan berdialog pun. Perihal besar ni tuan-tuan, tak nak berdialog pun dengan orang yang tak bersetuju dengan mereka, malah menggunakan keputusan unilateral sebelah pihak tanpa untuk dia nak berbincang dan berbicara, berwacana kepada orang yang mungkin ada pandangan lain terhadap beliau. Di sinilah kami menyuarakan pandangan kami. Tetapi benda ni akan diluluskan oleh ahli parlimen. Ya. Ahli-ahli parlimen tu sebahagiannya tak faham pun isu ni. Yang Islam pun tak faham tentang apa. Yang bukan Islam lagilah tak faham. Kan tadi saya buat hantar video-video saya kepada ahli parlimen Islam. Tengok video ni, saya kata. Di dalam tu nanti bahaskan. Kalau nak ubah bahagian ini, yang kita nak ubah ni. Sebab benda ni akan membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan sebenarnya. Tuan-tuan, kalau saya cakap satu benda tu boleh terjadi, tuan-tuan rasa boleh jadi tak? Boleh jadi. Benda ni akan mendatangkan satu disaster yang besar kepada umat Islam dan akan memberi nama buruk kepada Madani dan juga kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. So akhirnya nanti, kalau umat Islam bergaduh, orang tak ingat dah. Benda baik 1,700 naik allowance STR apalah 1,700 gaji minimum, itu semua orang dah tak ingat. Orang ingat keburukan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghancurkan umat Islam. Tu je orang ingat, kan? Jadi kita harap Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil tindakan tegas lah sebagai ketua wilayah, ketua eksekutif wilayah, kan? Ambillah tindakan tegas dalam perkara tersebut. Kita saya baca detail lagi. Ahli Parlimen PKI itu bertanya jika ia adalah persiapan awal untuk membina persetujuan awam untuk meminda undang-undang untuk meringankan hukuman bagi golongan elit tertentu. Hanya patut perenggan saja, tidak dijelaskan kenapa tiba-tiba perlu soal tahanan di rumah dimasukkan ke dalam ucapan belanjawan. Kelihatan janggal. Sepatutnya bincang bagaimana untuk menambah hasil pendapatan negara. Kita itu menyokong kerajaan apa pada PMN. Assalamualaikum.